Assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Kat bakul aku ni ada bekal. Bawa bekal pergi office ni. Sekarang dah jadi trending lah. First, kat office aku tak ada kafe ke, tak ada apa kan. Lepas tu kawasan kedai yang terdekat dengan office aku nak kena naik motor kalau nak beli makanan. So mostly kita orang memang malas gila nak keluar tengah-tengah hari panas kan. Almost of the staff akan bawa bekal lah. Kalau kaya sikit, bolehlah order jom makan ke, grab food ke. Depends pada masing-masing lah. Ada juga yang keluar, tapi bila keluar korang kena fikir timing lah. Lunch untuk masa untuk lunch 1 jam je. Waktu perjalanan je dah masa setengah jam. So korang ada setengah jam untuk makan, berbual macam rushing sikit kan. By the way, korang semua apa khabar? Sihat ke tak? Motor macam mana? Okey tak? Boleh rest tak? Aku almost 2 weeks aku warded kat Asunta Hospital sebab aku kena denggi since 1st October sampailah minggu lepas. So aku baru start kerja semalam. So ramai yang tanya, tak ada ramai, ada jugalah yang tanya mana aku pergi kan. Since wife aku pun ada upload kat Insta story yang aku masuk hospital. So ada few followers yang follow wife aku, so dia dapat tahu lah aku kena denggi. By the way, kena denggi memang sakit gila. Korang akan down habis lah. Nothing to do, sengal-sengal satu badan. Memang dia attack terus body kau. Kau tak boleh buat apa pun. Yang korang boleh buat adalah baring. Minyak aku dah nak habis, so aku kena isi minyak dulu. Aku tak ada nak cakap apa-apa sangat lah. Vlog kali ni just berbual dengan korang apa yang terbaru, apa yang terlama. Motor aku macam ni je, tak ada modify apa-apa, just maintain, tukar minyak hitam. Tapi hari tu aku pergi EB, Equine Bikers. So EB ni ada dia punya racing team kan. So motor Y15 dia baru menang King of King Under Umar Racing dekat Kuala Selangor hari tu. Before ni diorang punya LC memang power lah, selalu menang. So by the way, LC diorang dalam kategori 180cc. Aku tak tahu diorang pakai blok berapa, aku rasa blok 62 tu. So aku lepak kat Equine Bikers saya tu sekejap sebab aku tukar minyak hitam kat dia kan. So aku berbual lah dengan bos dia tu, John lah, apa nama lupa pula. Aku berbual pasal motor track dia kan. Lepas tu ada lah satu motor Y50 ni, dia punya spec, dia follow spec track lah, tapi dia ambil spec highway lah. Dia pakai rim 125, block 62. Tapi memang kaya lah kot owner ni. ECU eraser, quick shifter eraser. Respect lah, brother ni boleh spend beribu-ribu. Sekejap aku isi minyak sekejap. 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam 3 lah, RM8. So kepada pemilik Y15 yang malas nak pegang korang punya seat, korang boleh lah pakai apa nama ni, tongkat ni. Apa cerita tadi ah? Oh, pasal Equine Bikers. So brother tu owner motor Y15 tu, dia pakai cover set Exciter GP, aku rasa original. Lepas tu dia pakai rim 125, block 62mm. Apa lagi ada masuk, aku pun tak. Tapi memang modal besar lah owner tu. Tapi dia lagi satu dia pakai 6 speed. So yang aku suka bila aku berbual kan, diorang cerita pasal diorang pakai fork Showa RS lah. Aku pun memang dah lama berminat nak tukar fork Y15 yang bongok kepada fork RS. Tapi bila tanya harga, mahal gila. Fork saja fork RS saja RM370. Lepas tu kita kena tukar T pakai T Racing Boy, harga dah 300 lebih kak. Lepas tu kau kena tukar batang sub, kena tukar banyak lah. Bila dah tukar batang sub, mesti kena tukar bearing, macam-macam nak kena modify sikit. Tapi memang best lah. Aku dah pernah rasa fork RS ni memang lembut. Kalau main corner tu tak lari lah, tak macam fork Y15 ni lah. So nanti kalau ada duit lah, InsyaAllah kalau dimurahkan rezeki, aku akan tukar lah fork RS. Lepas tu tapak disc kena modify. Tapak, faham kan? Sebenarnya
banyak gila yang korang boleh modify kat motor 150 ni. Cuma ada duit tak ada duit je. Ada duit buat, tak ada duit kau tengok je lah orang lain buat. Tapi ikut keselesaan masing-masing lah. Korang nak buat daily ride ke, ada yang beli 115 untuk motor weekend je. So diorang boleh modify style weekend punya ride. Kalau macam aku ni buat daily ride atau modify heavy, barai motor ni. So aku masih berpegang pada konsep pakai spek 57mm. Itu aku lepak dengan Roka Rocky dengan idaman dekat Sesalai, Seri Kembangan. Siapa yang tak pernah pergi Sesalai, korang pergi lah. Memang sedap gila lah dia punya salai. Apa nama? Gulai masak lemak salai dia kan. So masa aku lepak dengan Roka Rocky semua, kita orang berbual lah pasal topik modified motor kan. Tapi memang betul lah apa yang kita orang nampak sekarang ni, kebanyakan bengkel-bengkel motosikal dia jual barang modified. Dia ni ikut package je. Korang nak package apa? Package 57mm daily. Ni harga dia, dah siap dah satu set, just pasang je. Pakai apa? 62mm, pakai 65mm daily, pakai 65mm race lah. Banyak, macam-macam package ada sekarang. Bengkel-bengkel ni memang boleh buat duit lah dengan motor 150cc ni kan. Dan macam fotografer lah, korang buat package wedding A, package wedding B, korang nak custom album ke tanah ni kan. Tapi aku rasa benda ni macam satu yang bagus. Lagi-lagi kalau macam jenis rider ataupun owner motosikal yang tak tahu pasal modified motor ni kan, apa yang kena tukar, apa yang nak buat kalau nak upgrade spec, apa kena tukar kan. So bila ada package-package macam ni kan, dia macam memudahkan lah. Korang just sediakan duit, berapa ribu je tu, 2,000 korang dia 57mm, memang spec 57 kan. Korang sediakan 2,000 untuk package ni. So korang dah tak payah fikir apa, tak payah nak cari blok kat mana, nak buat potting head kat mana, korang nak kena pakai ring apa semua, tak payah fikir apa lagi lah. Korang jangan pergi kat kedai yang ada jual-jual package-package ni, yang korang suka lah, korang berminat lah, kedai mana yang korang rasa bengkel ni bagus ni buat package ni, memang aku pernah pakai. So korang pergilah kat bengkel ni, ambil package tu, sediakan duit je. So macam bagi aku kan, benda ni memang business strategi yang bagus lah untuk pemilik-pemilik bengkel. Dan lagi kalau korang punya bengkel ada produk sendiri, macam korang punya bengkel Ali Racer. So korang ada blok jenama Ali Racer, korang ada head jenama Ali Racer. Lagi best kalau korang boleh porting mesin sendiri, tak payah hantar kat orang lain. Tapi kebanyakan sekarang ni bengkel-bengkel ni tak ada CNC machine, so diorang akan hantar porting kat kedai lain. So sebab tu korang macam kalau korang ambil package-package ni, korang kena waiting queue tu macam lama sikit lah. Sebab head tu memang nak kena porting kat kedai lain, melainkan bengkel tu dia buat manual porting lah. Dia pakai mesin grinder kecil tu kan. Bergantung pada korang punya bengkel lah, bengkel mana yang korang rasa bagus untuk motor korang. Tapi aku memang rasa business strategi yang ada pada bengkel-bengkel sekarang yang buat package-package ni memang bagus lah. Lagi-lagi sebab kebanyakan aku tengok owner-owner 150 ni kebanyakannya macam baru nak start main motor. Sebab motor 115 ni memang bagi aku lah 115 je lah motor Yamaha yang paling menarik aku boleh sebab aku beli. Dia punya bentuk, lepas tu dia punya kelajuan, lepas tu banyak aftermarket. RS 150 bukan tak bagus, cuba korang pergilah tanya kedai mana nak cari head aftermarket. Kalau korang jumpa head aftermarket memang power lah. Dari segi QC lah, motor 150 ni tak boleh cakap apa lah. Dalam berapa banyak production, setakat 2-3 yang pecah enjin. Itu pun sebab korang dah modi. Takkan korang nak cakap kualiti Yamaha 150 ni teruk. So tepuk dada tanya selera lah. Kalau korang ada satu biji motor 115 ZR ni, lepas tu korang nak modify, korang boleh pergi mana ada bengkel, korang ambil package yang diorang sediakan, dah sediakan duit je. Lepas tu jagalah motor korang. 150 ni manja sikit. Aku rasa banyak-banyak benda yang korang kena ambil tahu adalah minyak hitam. Minyak hitam dia memang selalu makan, akan berkurang lah. Lepas tu kalau tukar ring pun berapa lama sangat boleh tahan, mesti akan berkurang lah. So jagalah minyak hitam. Janganlah sampai beli minyak hitam heavy duty punya Rimula apa jadah semua kan. Aku tak tahu lah, Rapai cakap boleh pakai, tapi bagi aku kalau bukan untuk dia, so bukan untuk dia lah. Satu bulan dalam RM30 dia tukar minyak hitam ni. So korang masukkan lah dalam expenses bulanan korang. Maintenance motor memang sangat penting lah kalau korang nak pakai lama. Lagi-lagi kalau jenis daily ride dia jauh, makan 50km, 70km sehala tu kan. Tengok Benelli pun boleh modify. So aku rasa siapa yang pakai 115 ke sekarang, SYM 185 ke, Benelli 150, banyak boleh modify. Tapi kalau macam aftermarket untuk brand-brand SYM, Benelli tak banyak sangat. So korang boleh pakai barang-barang 150 atau RS, tapi korang kena modi lah. Macam korang punya footrest tak ada untuk Benelli dengan SYM tu. So kena modi dah tapak dia. Benda-benda ni kena kreatif lah. Kalau korang nak memang berminat nak modify motor korang kan, kena kreatif sikit lah. Tak boleh berharap pada
pengeluaran brand-brand ni. Kadang-kadang diorang tak buat sebab market tak banyak. So kalau diorang buat 1000 unit, lepas tu tak terjual, diorang akan rugi. So diorang akan fokus pada motor yang market banyak. Contohnya 150 dengan RS. Ini memang bersepah atas jalan. So kalau korang nak tengok barang-barang aftermarket dia accessories kan, aku cerita pasal accessories ni, ni memang berlambak. Racing Boy siap keluarkan package track untuk 150 dengan RS. Korang jangan sediakan duit dia. Tapi memang banyak makan duit lah motor-motor ni. Sebab sekarang seller main harga. Kita tak boleh nak kawal, kontrol benda-benda ni. Sebab diorang yang jual, kita yang beli. So kalau kita tak ada duit, tak payah beli. Kalau kita ada duit, kita beli tu je. So memang harga memang naik sikit lah. Memang mahal sikit berbanding kalau korang modify LC kan. LC sebab berapa lama dah dalam atas jalan kan. So barang aftermarket memang banyak gila. Sebab tu harga dia jadi murah. Macam 150 ni baru berapa tahun kat atas jalan. So korang akan nampak harga-harga dia akan jadi murah lah tak lama lagi. Bersabarlah. Okey lah, bagi yang kuasa vlog aku, memang aku bebel-tah apa-apa tadi kan. So terima kasih yang masih menyokong aku. Walaupun aku dah lama gila tak upload vlog ke, aku tak modify motor depan rumah ke, aku tak buat motor AFI aku tu. Sebab masa aku sangat terhad sekarang. Aku tak boleh nak spend masa macam dulu boleh. Satu hari aku spend masa kat motor. Tapi sekarang dah tak boleh, tak macam dulu lagi. Lepas tu daily life aku macam ni lah. Pukul 8 sampai pukul 6 kat office. Lepas tu balik layan anak pula. So macam aku boleh record atas motor bila pergi kerja. So masa weekend aku nak ride, kadang-kadang takat lepak dekat-dekat tu boleh lah. Tapi kalau ajak aku pergi jauh-jauh tu, aku dah fikir juga aku punya orang rumah, anak aku, korang dah pergi berjalan ke belum. So benda-benda tu nanti korang akan rasa lah bila korang dah kahwin, ada anak semua kan. Sebab korang kena ada golden time dengan anak. Sebab anak tengah membesar. So bagi aku, baik aku spend masa dengan dia daripada aku spend kat motor ni. By the way, memang aku nak wish thank you very much lah kepada yang masih support aku. Aku tahu ada certain yang masih dah nak unfollow aku punya channel, ada yang masih menunggu video-video aku. Thank you so much. Aku try, aku nak improve vlog aku pun. Aku rasa aku punya style macam ni lah. Hari tu diorang minta aku slow cakap. Bila aku buat slow cakap, diorang cakap bosan. So aku akan balik kepada style aku yang lama. So apa-apa pun, thank you for watching. Jangan stop modified motor. Sebab modified motor tu satu kepuasan bagi setiap owner motosikal, terutama Y15 ZR. Dan non-stop ada je benda baru yang korang nak buat kat motor kan. Walaupun korang tak upgrade spec engine, tapi korang mesti ada benda something macam aku nak tukar aku punya master pump lah, aku nak tukar aku punya brake lever lah, aku nak tukar aku punya racing footrest lah. Alamak, Kindred keluarkan swing arm baru lah. Alamak, member pakai rim 125, aku nak pakai rim 125 tak. Lepas tu sekarang memang pakai trend tayar mahal punya SCV2 lah, Corsa lah kan. So macam aku cakap, jangan berhenti modified motor. Jangan berhenti looking apa yang korang nak buat kat motor korang. Sebab itu semua satu kepuasan bagi diri kita. Cari duit, jangan mencuri, sediakan duit secukupnya. Dan yang paling penting, berhati-hati di jalan raya lah. Bila dah modified motor lagi, kalau yang upgrade spec laju kan, berhati-hati lah di jalan motor. Jangan bawa laju. Kalau main highway tu, time tak ada kereta, mainlah highway. Tapi kalau kereta tengah sesak, korang main cilok-cilok, ya, berhati-hati di jalan raya. Macam aku cakap tadi, thank you for watching. Terima kasih support aku lagi. Jumpa lagi dalam next vlog. Jangan lupa share, like dan komen video aku. Kalau korang nak aku modify motor ni, korang suggest kat bawah. Aku boleh try cari duit. Tapi sebab aku tak tahu aku nak modify apa, jangan suruh aku upgrade spec lah. Sebab aku yang akan pakai spec 57mm ni je. Sebab aku buat daily. So apa-apa pun, thank you. Jumpa lagi. Bye bye.